Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang saya kasihi, para pelajar yang saya sayangi, saya baru saja selesai kelas dan seperti biasalah bila selesai kelas atau sebelum kelas saya akan buat sedikit rakaman ya. Pada petang ini ya, perkongsian pada petang ini ialah macam mana cara nak mengurangkan stres ya dalam kalangan pelajar khasnya ataupun dalam kalangan kita bersama rakan-rakan sekerja dan sebagainya. Pertama sekali ialah be yourself, jadi diri anda. Jadi diri anda, siapa diri anda, jadi diri anda dan elak sama sekali kepura-puraan ya. Elak pura-pura. Kadang-kadang kita berpura-pura untuk puaskan hati orang, supaya orang nampak kita gembira, supaya orang nampak kita bahagia ataupun supaya orang lain nampak kita kaya ataupun supaya orang nampak kita mungkin mempunyai hati yang mulia dan sebagainya ataupun kita pura-pura supaya orang nampak kita cantik di mata mereka atau cantik di mata orang lain. Sebagai contoh katakan saya sebagai pensyarah ya, mungkin jika saya pura-pura saya akan beli kereta besar atau kereta banyak, kereta yang mewah dan sebagainya atau rumah yang cantik. Itu semua pura-pura saja ya. Jadi perlu jadi diri kita sendiri, berbelanja, berpakaian dan sebagainya mengikut kemampuan dan buang topeng, koyakkan topeng dalam diri kita ya. Selagi kita nak mampu mengoyakkan topeng dan kenal siapa diri kita, apa kemampuan kita, apa kebolehan kita dan sebagainya, ianya akan menimbulkan stres pada diri kita. Tips yang kedua untuk mengelakkan stres ialah fahami apa kehendak ataupun signal tubuh kita ya. Tubuh kita ni Allah jadikan sangat indah, sangat baik, sangat sempurna kejadian Allah ya. Kejadian Allah sangat sempurna, jadi kita perlu faham signal tubuh kita. Kadang-kadang bila kita rasa sakit atau kita rasa tak sihat, bermaksud kita perlu rehat. Itu signal tubuh kita. Ataupun kita rasa lenguh, tak sihat dan sebagainya, kita perlu bersenam ya. Bermaksud fahami kehendak ataupun signal tubuh kita. Selain pada itu, tuan-tuan dan perempuan ni, untuk mengelakkan stres juga perlu ada rehat yang cukup. Contoh signal tubuh ya, yang very simple ialah bila kita rasa lapar, kita makan lah. Bila dahaga, kita minum. Tapi kuantiti apa yang kita minum itu menjadi kualiti hidup kita, kualiti tubuh badan kita dengan izin Allah. Begitu jangan mengurut ya. Kadang-kadang kita selenguh kat mana-mana anggota badan kita, dan itu ada signal tubuh kita supaya untuk kita urut, kita picit tapak kaki, tangan dan sebagainya. Yang ketiga ialah yang perlu yang saya fikirkan perlu saya kongsi bersama-sama ayah ibu, para pelajar saya dan para penonton semua, ialah buang dalam fikiran kita sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Contohnya kita pujuk diri kita, sentiasa pujuk kita untuk kita hilangkan stres. Relax dah, ya Allah sabarlah, astagfirullahalazim, sabar. Dan selain daripada itu ya, untuk buang fikiran kita kepada sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak menyenangkan kita, untuk elak kita stres, ialah kita alih tumpuan ya. Katakan kita nak marah, dari berdiri kita duduk, dari duduk kita baring, kita pergi ambil sembahyang dan sebagainya. Bermaksud kita bagi peluang kepada fikiran kita untuk kita fikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Katakan kita penat dan sebagainya, kita pergi mandi ataupun kita ambil air sembahyang dan sebagainya. Itu cara kita nak alih tumpuan ya. Para penonton yang saya kasihi, seterusnya ialah untuk elakkan stres kita perlu tegas. Sebab kebanyakan daripada kita, even saya sendiri pun, kita tidak tegas. Contoh dia nak pastikan apa yang penting, apa yang tidak penting. Bila kata ya, bila boleh kata tidak. Sebenarnya kita nak kata tidak, tetapi oleh kerana desakan dan sebagainya ataupun keperluan orang lain, kita akan beralih untuk menyatakan iya. Sedangkan sebenarnya kita tidak. Sebagai contoh ya, pelajar-pelajar di asrama ataupun di sekolah dan sebagainya, dia tak nak outing pada minggu berkenaan ya, tapi oleh kerana rakan ajak dan sebagainya, so dia berubah. Okeylah, saya nak pergilah, tak apalah, saya ikutlah. Dan itu akan menimbulkan stres dalam kalangan para pelajar. Ayah ibu, para penonton yang saya kasihi ya, sebenarnya pengertian tentang nilai dalam hidup ini kita yang wujudkan ya. Sebagai contoh, dia kata perempuan nak emas, perempuan ni label dia orang, perempuan ni kalau beli emas habis ha. Tidak semestinya. Itu adalah pengertian dalam hidup seseorang. Ada orang dia tak nak pandang emas, tapi dia nak benda lain, perkara lain dan sebagainya ya. Jangan kita letak secara pukal perempuan dengan emas
matilah, cairlah perempuan kalau dengan emas, ya. Para penonton yang saya kasih, kita alami banyak perkara. Saya alami banyak perkara, tuan-tuan alami banyak perkara. Dan elakkan perkara-perkara untuk elakkan stres pada diri kita sendiri. Daripada tuan-tuan pada diri saya, ya. Cara saya ialah untuk kurangkan stres ialah elakkan peristiwa-peristiwa yang lepas menguasai diri kita. Ya, elakkan perkara-perkara lepas menguasai diri kita. Contoh dia katakan sedih tu, tak adalah sampai kita sedih, tapi oleh kerana kita sedih kerana peristiwa lepas, takkanlah hari ni birthday kita dan sebab kita tak nak sambut dah, ataupun sedih anak kita tak nak sambut sebab kita sedih dengan peristiwa semalam. So, cuba kita belajar sesuatu dalam hidup kita. Sama-sama kita belajar, saya belajar, tuan-tuan, kita share sama-sama. Elakkan peristiwa lepas, apa yang berlaku, peristiwa sedih, mengecewakan dan sebagainya. Jangan menguasai diri kita. Okey, para penonton yang saya kasihi, ya. Nikmatilah hidup. Seterusnya ialah menikmatilah hidup. Kita dapat udara secara percuma, bersyukurlah. Kita masih boleh bernafas, bersyukurlah. Okey. Kita balik, dan satu lagi saya nak kaitkan, ya. Tentang betul kita nikmati hidup, tetapi kadang-kadang kita wujudkan sesuatu untuk wujudkan stres dalam hidup kita. Sebagai contoh, orang sekarang, ya, orang sekarang lah, dia malam-malam dia tidur, dia pasang air freshener, apalah nama, apa-apa nama lah, dengan haruman-haruman dan sebagainya, tiba-tiba katakan haruman tersebut tak ada ataupun tak sesuai dengan dia dah dan sebagainya. Sebenarnya kita cuba membiasakan tubuh badan kita dengan bahan-bahan kimia, kalau boleh elaklah semasa kita tidur. Okey, para pelajar yang saya kasihi, ya, dan juga para penonton semua, ya. Apabila kita stres ataupun kita tertekan dan sebagainya, pertama dan sentiasa ada bagi setiap langkah kita ialah ibadah kita, amal ibadat kita perlu ditingkatkan. Ya, sama ada kita apa saja dari baca Quran, zikir, okey, solat dan sebagainya perlu ditingkatkan. Insya-Allah. Percayalah. Ya. Jika ada masalah dan sebagainya, solatlah. Ya, barulah kita rasa kurang stres, kita rasa dekat daripada Allah. Insya-Allah, mintalah dengan Allah apa saja yang kita nak. Para penonton yang saya kasihi, para pelajar yang saya sayangi, tadi saya bercakap dengan pelajar saya, sebagai seorang perempuan, jangan fikir semua yang berlaku dalam hidup kita, keliling kita ialah tanggungjawab kita. Itu adalah cara untuk kita mengelakkan stres, ya. Cara kita nak mengelakkan stres ialah kita fikirkan bukan tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab saya terhadap semua perkara yang berlaku, ya. Dan bukan tugas anda, bukan tugas saya seorang, atau bukan tugas pelajar saya untuk selesaikan semua masalah. Kita biasanya wanita nak fikir semua perkara. Dari pagi celik mata, tak celik mata, sebelum pejam mata pun kita dah fikir. Sehingga kan kita tersasar fikiran kita. Kita ajar sehingga kan fikir. Jiran sebelah, masalah jiran sebelah pun kita nak fikir. Ya. Masalah kucing lalu depan rumah pun kita nak fikir. Masalah bising, itik, angsa, keliling jiran kita pun kita nak bising. Kita nak masukkan semua ini sebagai masalah dan tanggungjawab, dan kita mesti selesaikan masalah tersebut. Sebab itulah berlaku stres atau tekanan. Tengok tiba-tiba angsa dah berbunyi dah. Okay. Itu bukan semua masalah. Sebab itulah saya ceritakan dalam video-video saya lepas, untuk menjadi seorang yang kurang stres, kita fikir bukan semua masalah kita, dan bukan semua masalah perlu kita selesaikan, ya. Terutama kaum wanita, ya, nanti kita share bidang khas, ya. Dan tadi dah saya cerita tentang amal ibadat dan solat dan sebagainya. Tambahkan rasa syukur, tambahkan rasa nikmat. Betapa banyak nikmat yang Allah bagi pada kita. Para penonton yang saya kasihi, ya, saya pernah berbincang dengan beberapa orang rakan saya. Antara penyelesaian untuk mengelakkan daripada stres ialah kita fikir bahawa payah juga saya nak cerita. Cuma saya nak beritahu macam ni. Kita perlu fikir bahawa apa yang kita ada tu sebenarnya lebih dah daripada kehendak kita.
apa yang kita miliki ni adalah lebih daripada yang kita ada. Sebagai contohlah, saya ada kereta, saya pakai kereta biasa saja, saya pakai kereta Alza, katakan saya pakai Alza. Apabila orang bercakap tentang takkanlah nak buat pensyarah, awak macam ni pakai kereta Alza je, atau pakai kereta Myvi je, kereta Azia saja, ya, ada yang kemungkinan ada yang bertanya pada kita atau sesiapa sahaja. Jadi kita perlu fahamkan diri kita sendiri. Jangan fikir nak fahamkan orang lain. Kita perlu faham, kukuhkan diri kita bahawa apa yang kita ada, kereta Azia kita tu ada dah lebih daripada keperluan kita. Barulah kita tak stres. Ya, biasa kita fikir, alah bang, orang tu kata macam tu, macam ni, orang tu kata tak payah. Wanita yang bijak, ayah ibu yang bijak, para pelajar yang bijak, dia akan fikirkan bahawa kita memerlukan sedikit saja sebenarnya berbanding dengan apa yang kita ada. Jadi kita tak akan terkejar-kejar lah, tak adalah asyik-asyik nak tengok katalog kereta dan sebagainya. Jadi bermaksud kita kurangkan kemahuan kita. Ya, apa yang telah kita ada tu sebenarnya mencukupi lebih daripada apa yang cukup terhadap kehendak diri kita. Ya, para pelajar dan para penonton yang saya kasihi, ya, berkaitan dengan yang tadi, ya, yang ke-10 tadi, okey. Bermaksud kita ajar diri kita bukan dengan kebendaan. Ya. Perlu minimalis dalam hidup kita. Ya, perlu simple hidup kita, ya. Pakaian kita tak brand pun tak apa, yang penting cantik, menutup aurat sesuai dengan kerjaya kita, atau kita nak berhadapan dengan orang lain, yang penting menutup aurat dan sebagainya. Dan sekiranya kita ada kereta, orang akan petikaikan kereta kita, kereta tersebut kita akan gunakan untuk bermesyuarat. Outstation pun bukan kerap sangat, bila jauh pun kita naik kapal terbang. So keperluan untuk kereta mewah dan sebagainya sehingga kita menanggung membayar ansuran bulanan 2,000, 3,000 sebulan adalah tidak sesuai. Bermaksud jika kita mengambil memenuhi kehendak orang lain, kita akan menimbulkan stres dalam diri kita. Okey. Para penonton yang saya kasihi, ya, sering juga saya bercakap dengan rakan-rakan saya dan pelajar-pelajar saya, ya, yang penting sekali ialah lakukan yang terbaik setiap kali. Setiap kali kita bercakap atau melakukan tugas, cuba lakukan yang terbaik supaya tidak stres dalam diri kita. Dan juga sebagaimana video saya lepas, ya, kekalkan fikiran positif dan berada dalam persekitaran fikiran positif dan juga persekitaran yang positif. Kalau kita rasa stres, pasangkan ayat Al-Quran ataupun kita mengaji. Kalau kita tak boleh mengaji pada masa berkenaan, ya, ataupun keadaan dan sebagainya, pasanglah ayat-ayat Quran atau muzik-muzik yang sesuai dengan keadaan, ya. Berkaitan, saya nak kaitkan sikit lagi, ya, dengan yang saya cakap tadi. Apabila berlaku sesuatu peristiwa biasa yang mencengkam kita atau biasa kita menganggap peristiwa tersebut mengganggu fikiran kita, contohnya remaja sekarang mungkin bercinta dan sebagainya, dah putus, ya. Kalau dah putus, lepaskan. Kalau dah putus, lepaskan. Jangan biarkan ketakutan tersebut, jangan biarkan kesedihan tersebut, kesakitan hati, perasaan dan sebagainya tersebut ada dari diri anda. Biarkan dia berlalu dan jangan sampai peristiwa-peristiwa berkenaan mempengaruhi kehidupan masa depan anda. Para pelajar yang saya kasihi, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sangat penting untuk saya ingatkan diri saya ingatkan para penonton semua ialah rendahkan diri anda. Rendahkan diri. Tunduk tidak semestinya rendah, tetapi dari segi perbuatan, perkataan, percakapan kita, tingkah laku kita, rendahkan diri anda. Jadilah seseorang yang boleh diajar, seseorang yang boleh dibawa berbincang, seseorang yang dapat menerima idea baru atau memberi pandangan-pandangan sekiranya diminta. Para penonton, ayah ibu yang saya kasihi, ya, penting juga untuk saya berkongsi bersama-sama pada petang ini, ya. Sesungguhnya dalam kehidupan kita ni memerlukan perubahan. Itu yang kadang-kadang kita rasakan stres. Saya rasa stres sangat. Macam mana? Saya rasa tertekan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, perubahan boleh berlaku setiap hari, setiap saat, setiap detik. Bukannya perubahan tersebut perlu berlaku terus. Anda boleh melakukan perubahan tersebut dengan pemujukan diri dan sebagainya. Dan ingat, untuk mengelakkan stres, perlu fikir bahawa kita tidak semestinya menjadi orang yang terus hebat pada kali pertama.
Bermaksud terima kelemahan kita, terima bahawa kita seseorang yang boleh menerima perubahan, boleh berbincang, boleh memperbaiki diri supaya kita tak stres. Dan please, para penonton, para pelajar yang saya kasihi, enjoy. Enjoy dalam maksud yang betul. Dan percaya pada diri anda, terutama para pelajar saya yang nak siapkan tesis akhir mereka, pelajar-pelajar penyeliaan saya, ya, Hazira, Farah, Alia, Zaim, Sarihi, Hasif dan juga Fitri, ya. Saya harap saya tak tertinggal. Enjoy dan percaya diri anda bahawa anda boleh lakukan semua perkara, ya, tetapi dengan bimbingan, dengan nasihat dan sebagainya. Itu sangat penting. Saya tidak mahu pelajar saya terus menjadi seorang hebat, dan saya tidak terima kehebatan yang serta-merta hebat, tetapi secara berterusan insya-Allah anda akan membina diri anda menjadi seorang penyelidik yang hebat atau pelajar yang hebat. Para penonton, para pelajar yang saya kasihi, terakhir, cuba luangkan. Tadi saya dah kongsi dengan pelajar-pelajar saya, ya. Saya kongsi, saya kata para pelajar saya kasihi, ya, luangkan masa bersama-sama orang yang penyayang. Dan ingat, ya, kekasih anda bukan orang yang penyayang, ya. Dia kata, kenapa? Orang yang penyayang tak semesti kekasih anda. Kekasih itu adalah sesuatu yang tidak halal. Kenapa anda nak berlebih-lebih sangat dengan mereka? So, jaga diri anda. Sayang dengan orang yang sayang, dengan ayah ibu anda. Tanya khabar mereka setiap hari. Kalau tak ada ayah ibu, tanya adik-beradik anda. Kalau tak ada adik-beradik, tanyalah rakan baik anda, bertanya khabar setiap hari, supaya anda luangkan masa sama ada secara fizikal ataupun secara maya bersama orang-orang yang penyayang. Lihat cerita-cerita tentang orang-orang yang penyayang, supaya kita memupuk diri kita, kita pun kurang stres. Ya, bila kita dah kadang stres, tiba-tiba kita meluangkan masa atau bercakap dengan orang yang stres juga, orang yang tidak penyayang akan menimbulkan stres lagi dalam diri kita. Pada usia di bagaimanapun kita, muda ataupun tua, sangat penting kita jaga stres dalam hidup kita. Dan kita tak boleh lari dari masalah. Dan jangan lari dari masalah, tetapi selesaikan masalah satu demi satu, ya. Dan jangan jadikan alasan untuk lari ke sesuatu tempat sebab tempat berkenaan bermasalah. Tapi masalah itu boleh berubah jika sekiranya kita ubah diri kita menjadi seorang yang berbeza. Okey, sekian saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton, para pelajar yang saya kasihi. Semoga kita dapat elakkan diri kita daripada stres dan kita bantu rakan-rakan sekeliling kita untuk sama-sama kita hidup bahagia dalam dunia yang sementara ini. Para pelajar dan para penonton, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.